So how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Izzah. So hari ni saya nak bawakan kepada anda sebab semalam saya masakkan krecek. So anda dah tengok belum? Semalam saya postkan krecek. Hopefully anda dapat menonton resepi bagaimana menyiapkan krecek. So bila dah habis krecek ni, saya pun teringin nak makan nasi gudeg. Jadi saya pun sebagaimana selepas siap syuting petang tu, saya terus pergi ke Lebuh Raya Utara Selatan. Saya berhenti kat tengah-tengah Lebuh Raya. Saya pergi petik daun jati sebab hari ni kita nak buat nasi gudeg. Nasi gudeg ni adalah popular bagi masyarakat Jawa. Jadi di Malaysia memang terdapat orang Jawa. Tetapi bagi masyarakat di Malaysia menyediakan nasi gudeg tu dia berbeza sedikit dengan masyarakat di Indonesia. Tetapi rasa dia tak jauh beza dan bagi saya sedap. So hari ni saya nak buatkan nasi gudeg. Saya ada ayam goreng kampung. Jadi saya nak buatkan nasi gudeg untuk tatapan anda. Bagi mereka-mereka yang tak pernah tahu apa itu nasi gudeg, nasi gudeg adalah nasi daripada nangka muda yang kita marinate, yang kita rebus lama supaya dia empuk dan sedap. Memang berbeza. Kalau sebut nangka muda macam tak minat je. Tapi kalau you rasa nasi gudeg, you akan jatuh cinta, you akan suka. Jadi tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. So this one is a nangka muda ataupun gori. Orang Indo panggil gori. Okay, so this one adalah nangka muda ataupun gori yang telah kita bersihkan. Ini agak besar sikit. So nanti kita kena potong-potong. So as you know, today we want to make a nasi gudeg ataupun gudeg nangka muda yang popular bagi masyarakat Jawa di Yogyakarta, masyarakat Jawa. Or in English they call gudeg rice. My version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Kita punya gori ataupun nangka muda kita. Ya, ini adalah kita perlukan dalam semangkuk besar macam ni. Agak-agak lah saya seorang makan je kan, jadi tak perlu nak buat banyak-banyak. Jadi yang ni saya dah bagi lighting supaya terang nampak dia punya nangka muda dia. Kalau orang buat nasi gudeg ataupun buat gudeg, biasa dia letakkan dengan telur. So this one is a boiled egg ataupun telur yang telah kita rebus. Kita akan masakkan sekali, okay? This one is a onion and garlic, bawang putih secukupnya. And this one is a galangal ataupun lengkuas. Ini adalah serai, lemongrass. And this one is a kaffir leaf ataupun daun limau purut secukupnya untuk aroma. And 1 tablespoon of coriander powder sebut ketumbar dalam satu sudu makan So kita perlukan coconut milk. This one is a santan, 1 kotak. Saya menggunakan gula Jawa 1 pieces sebab saya tak banyak menggunakan gula Jawa. Sebab ini versi orang-orang Malaysia, orang Jawa kat Malaysia buat gudeg So kita perlukan 1 biji untuk rasa manis. Tapi saya menggunakan molasses ataupun air gula merah yang pekat, yang likat ni, around half cup setengah cawan untuk rasa manis. Dan kalau kita gunakan gula merah ni, dia akan jadi warna dia lebih gelap lagi okay? Kita perlukan cube ayam 1 pieces. Kalau you tak ada cube ayam, you boleh masukkan ayam ataupun you boleh masukkan daging untuk jadikan dia perasa dalam kita punya gudeg kita, okay? Bagi menambahkan keaslian rasa gudeg kita, biasanya memang original kita menggunakan daun jati ni. Saya dapat daun jati dekat Lebuh Raya. Sanggup saya pergi kat Lebuh Raya nak dapatkan daun jati ni So daun jati ni akan memberikan aroma yang sedap dan juga warna coklat warna gelap kepada kita punya gudeg kita You perlukan dalam 1 pieces. Saya ada 4 pieces lah cukup lah untuk seorang makan Itu saja. So now let we make our gudeg, okay? So sekarang kita nak potongkan kita punya nangka muda kita. Tapi nangka muda ni biasanya dia ada getah So it will be sticky to our knife. Kita letakkan minyak sikit supaya getah dia tidak melekat So kita potong-potongkan dia to small pieces okay? Sebab ni terlampau besar Dia agak-agak macam ni lah So kita potongkan. Dan kita potongkan semua, okay? Do it all, okay? Setelah kita potong-potong kecil macam ni, now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan, okay? Bumbu-bumbu dia amat simple. So kita perlukan onion and garlic, bawang putih. And this one is a coriander powder, serbuk ketumbar. And this one is a galangal. So kita blendkan dia, okay? So sekarang kita sediakan panci presto dia ataupun perlukan pressure cooker kita. Sebab saya suka masak dia nak cepat kita menggunakan pressure cooker je, okay? So ini adalah daun jati yang telah saya basuh Kita kena basuh bersih-bersih. So kita masukkan dekat dalam ni, okay? Kita letakkan daun jati ni di bawah sekali untuk kita alaskan dia.
Masukkan telur kita, our egg. Kita tutupkan okay, we cover up like this supaya dia tak bergerak-gerak supaya dia nanti dia warna dia pekat hitam, melekat menyerap okay. Kita masukkan kita punya gori kita, nangka muda kita masukkan dekat atas ni ya. Kita susunkan dia rapat-rapat menutup macam tu So sekarang kita nak masukkan bumbu dia, okey. Yang telah kita blend tadi, so kita tuangkan ya. Tuangkan merata macam tu, okey. So kita masukkan gula Jawa. And this one is adalah molasses ataupun gula merah yang pekat macam tu likat macam tu. Dia hitam berkilat macam tu This one is our serai lemongrass untuk aroma. And this one is a kaffir leaf ataupun daun limau purut. Kita gunting-guntingkan dia bagi aroma juga. Ya. Untuk rasa dia lagi kick, kita letakkan Maggi cukup rasa 1 tablespoon Okay, 1 tablespoon. Jadi kita tak payah nak estimate garam semua sekali kan. Dia dah ada rasa kat situ And this one is a chicken cube cube ayam. Satu cukup lah untuk ada rasa macam rasa-rasa ayam sikit kan. Taklah rasa nangka muda je kan. And this one is a coconut milk, santan kelapa. Satu kotak tu kita masukkan semua, okay. So sekarang ni dah siap. So kita nak masukkan air. Okay, now we add in a plain water. Air sampai menutupi paras kita punya nangka muda kita Kena penuhkan gitu Okay, kena ratakan dia bagi dia sebati. Kita kena godik-godik sikit. Kena tekan-tekan sikit lah ni rasanya cukup lah ni air ni dia dah menutupi semua kan. Okay. Sekarang kita cover up. Kita tutupkan. Dah ready to be cooked. Kita akan masakkan dia, okay. Sekarang kita switch on the stove. Kita hidupkan api. Macam biasa kita prestokan dia, kita pressure cookkan dia around 40 or 45 minit, okay? 40 hingga 45 minit, okay? Sampai after 40 minit selepas 40 minit, okay? Okay, so now dia dah 40 minit 40 minit, so kita switch off the stove, kita tutupkan api, okay? And let it rest, biarkan dia sejuk, let it cool, supaya dia dapat terus meresap, dapat masak dan meresap, Jadi tak perlu dibuangkan dia punya wap dia. We check after it cools, selepas dia dah agak sejuk this one is our gudeg after 40 minit 40 minit tambah 10 minit kita sejukkan dia. So dia dah okay warna dia pun dah agak gelap warna dia dah agak gelap sebab mungkin kita punya daun jati kita kurang dan juga saya menggunakan sedikit molasses tu kan. Air gula merah tu pun mungkin agak kurang. Tapi kalau you nak masakkan lagi sekejap ni boleh letakkan kicap pekat bagi dia kalau you nak pekat lagi warna dia. Tapi saya lagi suka macam ni dia tidak terlampau pekat sangat So kita cari telur dia, mana telur dia? Okay. Nampak ni telur dia jadi warna coklat-coklat, tak terlampau pekat sangat So dia dah macam telur pindang. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay. Tapi sebelum tu kita kena tiriskan, kita kena buang dia punya air ni untuk kita dapatkan dia punya gudeg kita So now kita dah tiriskan, kita dah tapiskan. Ni nampak kita punya gudeg kita. Walaupun warna dia tidak begitu gelap sebab kita tak banyak daun jati dan juga gula Jawa yang banyak. Saya gunakan gula merah. Jadi bentuk dia macam ni, tapi rasa dia memang ada di sini. Rasa dia memang sedap. Dan sekarang ni ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay? Tada, so look at this. Ini makanan yang telah kita siapkan. Very simple to make it. Kalau zaman dulu nak siapkan dia memang amat lama untuk disediakan. So this one adalah gudeg rice jackfruit ataupun nasi gudeg ini adalah version dekat Malaysia. Sebab apa? Version di Malaysia dia punya kuah krecek dia ni berkuah sebab orang Malaysia kalau makan ayam penyet ke makan pecel lele dia mesti minta sup kosong dia mesti kena ada kuah Dan kita ada tempe goreng, tahu goreng dan ayam kampung goreng, okay. Yang di bahagian sana tu kita punya gudeg kita disalutkan dengan daun jati yang berbau harum, okay. So now I zoom it for you, okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others.
In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Nampak ni, ini adalah kita punya nasi gudeg kita ya, ataupun gudeg nangka muda dengan ada telur yang di wrap cantik dengan daun jati. Dan dekat atas meja saya ni ada krecek semalam yang kita buat dan kita makan dengan tempe goreng, ada ayam goreng, ayam kampung goreng tanpa membuang masa. Marilah kita makan, marilah kita santapkan dia. So kita rasa kita punya gudeg kita dulu, kita punya nangka muda kita. So jemput makan. Wow, it's soft and tender. Dia punya aroma dia ada di situ, rasa dia ada cukup rasa cukup rasa sebab kita menggunakan Maggi cukup rasa, dan ada rasa sweet daripada gula Jawa tu. Memang sedap Dek Nur. Memang tak sama dengan kita masak gulai nangka yang biasa. Okay, so ini adalah menu untuk masyarakat di Malaysia. Kalau orang-orang Jawa di Malaysia menyediakan nasi gudeg, biasanya dia mesti kena ada krecek yang berkuah macam lodeh macam tu supaya kita boleh makankan dia. Sebab orang Malaysia ni dia nak kena makan dengan kuah-kuah tapi kalau orang-orang di Indonesia biasanya dia makan dengan ayam yang digulai tu kan, gulai lemak tu kan. Tapi kalau kat Malaysia pakai ikan goreng, ayam goreng, itu dah sedap lah kan, daging tu kan. So cuba makan. Wow, so amazing, tak terkata. So kita makan dengan nasi, dia bergudeg. Krecek semalam memang dah sedap, ditambah lagi dengan gudeg ni, tak tahu nak cakap. It's syurga. Wow, amazing, you all memang sedap sangat You kena cuba kat rumah. Saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat gudeg dengan very simple, dalam masa 1 jam dah siap So nampak ni, nampak ni dia punya telur dia meresap sebab kita pressure cookkan dia, jadi dia meresap sampai ada coklat-coklat. Kalau anda boleh tengok kat sini, dia warna coklat-coklat macam telur pindang So kita makankan lagi dengan nasi ya. Wow, so amazing, enak gustoso, jadi meweda. Alright, semua bahasa keluar. Makan sedap ni. Okay, banyak menu-menu masyarakat Jawa yang sedap-sedap masak gudeg macam ni pun sedap. Kalau you nak makan lagi sedap, pergilah ke tempat yang asal dia, iaitu di Yogyakarta kan. Dia punya gudeg dia memang warna coklat macam ni lah. Aroma yang cukup daripada daun jati yang di combine, yang di presto. Kalau you nak pekat lagi, gunakan kicap pekat sikit, 1-2 sudu lah bagi dia letak kat situ supaya dia lagi pekat dia punya warna. Tapi bagi saya warna macam ni dah kira okey kan, tak perlu terlampau gelap sangat kan, betul? Ya? So kita makan, kita kena ambil kuah kalau tak ada kuah kan gelelet nak makan sedapnya you all. Ada ayam goreng yang ayam kampung goreng yang lembut macam ni. Enak. Gostoso, orang Portugis kata gostoso. Ini kalau makan macam ni mak mertua lalu kat belakang tak nampak, tak tulis, usyuk makan sebab memang sedap sangat. Saya bukan nak puji saya masak sedap, sebab saya masak memang sedap. Tetapi untuk anda cuba di rumah, ini version yang bahasa Melayu tak ada kat bahasa Indon jadi anda boleh faham bagaimana cara nak menyediakan nasi gudeg versi orang Malaysia Jawa Malaysia. Ni dia ada pucuk. Dia makan satu lagi Saya tak boleh makan banyak. Ini nanti sampai kat rumah orang. Merasa juga sudah ada mara yang terdekat,
sahabat anda yang makan nasi gudeg yang tak pernah tahu nasi gudeg, akhirnya dapat juga you tahu nasi gudeg dimakan dengan, nanti saya hantarkan dengan ayam kampung dan juga krecek. Okey. So, hopefully anda suka dengan resipi saya pada hari ini. Selamat mencuba. Jika anda suka, please like, please subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terkini daripada channel saya. So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wani Isa, untuk anda semua. Bye!